Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 Jun 2022 bersama dengan saya Nosyah Mama Amin. Barisan Nasional memberi gambaran konvensyen gabungan itu sempena ulang tahunnya yang ke-48 mungkin menjadi pertemuan terakhir mereka sebelum menghadapi PRU15. Timbalan pengerusinya Muhammad Hassan berkata demikian ketika merasmikan konvensyen tersebut di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pagi ini. Ia mungkin pertemuan terakhir kita sebelum kita menghadapi pilihan raya yang paling sengit saya jangkakan dalam sejarah Malaysia moden. Pilihan raya yang akan menentukan masa depan BN dan Malaysia. Justru, marilah kita semua duduk bersama-sama, melihat secara jujur segala rencana dan segala pelan kita untuk mengatur persediaan menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Hadir sama pada majlis itu adalah pengerusi Jemaah Penasihat BN Najib Razak, Setiausaha Agung BN Zamri Kadir dan pemimpin Parti Komponen BN. Dalam pada itu, Muhammad menggesa BN untuk segera menghentikan pendekatan tunggu dan lihat kerana ia menjadikan gabungan itu terdedah kepada persepsi yang mungkin merugikan mereka. Kita mesti mula untuk lebih banyak menyerang ataupun ofensif, bukannya menunggu dan defensif. Jangan tinggalkan bosku seorang-seorang saja yang melawan. Semua kita dalam dewan ini mesti lawan, mesti serang. Baik, sementara itu, bekas Perdana Menteri Najib Razak menegaskan BN perlu mendapatkan semula kuasa mutlak dan bukannya kuasa hybrid yang ada pada hari ini. Katanya gabungan itu tidak boleh terus mempercayai parti politik lain yang menolak Perdana Menteri BN sendiri. Kita tak mau kuasa hybrid. Menyusahkan kita. Tak tahu siapa boleh kita percaya. Betul tidak? Kita nak tidur dengan parti yang nak tolak, nak jadi Perdana Menteri. Macam mana? Yang telah mengilhamkan the scheme of things. Walaupun tidak dinyatakan secara jelas, kenyataan Najib tersebut dipercayai merujuk kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Baru-baru ini Presiden Warisan Syafiee Apdal mendedahkan bahawa Muhyiddin memberitahunya dia mempunyai sokongan 119 ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri semula. Dalam pada itu, ahli parlimen pekan itu menggesa rakyat untuk menghukum Perikatan Nasional dalam PRU ke-15 atas apa yang disifatkannya sebagai dosa besar kepada negara. Sebab apa? Sebab tipu. Nak lawan COVID kena gantung parlimen, kena suspend parlimen. Padahal dia kecut perut. Nak berdepan dengan parlimen tak ada majoriti. Itu sebenarnya. Ini saya bukan cakap, saya tanya. Ada menteri dalam tu, saya tanya, dia mengaku. Saya tak nak sebut nama dia. Dia mengaku depan saya. Nawai itu tujuannya ialah selamatkan kerajaan daripada parlimen. Undi di parlimen. Bukan nak lawan COVID. Dalam pada itu, Najib dalam ucapannya turut mengingatkan agar BN tidak mengulangi kesilapan melewatkan pelaksanaan PRU seperti sebelum ini. Merujuk kepada PRU 14, kelewatan mengadakan PRU atas desakan tertentu telah menyaksikan gabungan itu tewas buat pertama kali. Sepatutnya kita buat election PRU 14 lepas sukan C dulu. Kalau kita buat lepas sukan C itu, barangkalilah kita akan menang besar. Tapi kerana desakan-desakan tertentu, kita tangguh. Bila tangguh, keadaan berubah. Hari ini, opposition dalam keadaan cacar marbah. PKR 12% je mengundi. Pejuang dah reject. Bersatu pun tinggal 2 kursi saja di Johor. PAS pun dah menurun. DAP pun dah ditolak. Maknanya opposition is in disarray today. Baru-baru ini dalam wawancaranya bersama Akhbar Niki, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata dia akan menunggu masa yang sesuai
untuk melaksanakan PRU ke-15. Ismail membangkitkan isu kenaikan harga barang dan kos sara hidup sebagai antara sebab dia memerlukan masa di sebalik spekulasi kuat PRU 15 dijangka diadakan sebelum akhir tahun ini. Kita ke perkembangan berikutnya. Bekas Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad tidak bercadang untuk bertanding dalam PRU akan datang menurut laporan The Malaysian Insight. Ahli Parlimen Kuala Selangor itu merasakan sudah tiba masa dia berundur dan memberi peluang kepada pemimpin muda. Pemimpin amanah itu turut menyifatkan tanggungjawabnya sebagai ahli parlimen selama 2 penggal sudah selesai dan berakhir. Menurut laporan itu, Zulkifli berkata perlu ada perubahan kepimpinan yang berterusan yang sebelum ini tiada dalam politik Malaysia. Katanya hak 2 penggal tidak diperlukan untuk ahli politik yang lebih muda, namun dia menggalakkan mereka berehat sebelum kembali ke politik. Ditanya sama ada beliau akan mempertimbangkan semula jika partinya memintanya bertanding, pengarah strategik amanah itu menegaskan dia telah memberitahu parti mengenai hasratnya sejak setahun lalu. Sebaliknya beliau ingin melatih lebih ramai pemimpin muda dan berharap dapat menamatkan politik toksik di negara ini. Spekulasi bertiup kencang bahawa ahli Parlimen DAP Tony Phua dan Yeo Bee Yin juga akan menarik diri dari PRU ke-15, tetapi kedua-dua mereka masih menutup mulut mengenai perkara itu. Wanita bukan dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Itu kepercayaan Nurul Hidayah yang merupakan anak sulung kepada Presiden UMNO Ahmad Said Hamidi. Dia berkata demikian dalam temu bual bersama portal Sinar Daily ketika diminta pandangannya mengenai hak wanita dan perwakilan wanita dalam politik. Pandangannya itu bagaimanapun mendapat reaksi warga maya dengan rata-rata kalangan wanita tidak bersetuju dengan pandangan Nurul Hidayah itu. Dalam wawancara sama, Nurul turut berseloroh mungkin akan bertanding pada PRU ke-16 ketika ditanya sekiranya dia akan bertanding dalam pilihan raya akan datang. Terdahulu Nurul Hidayah sendiri pada 2018 bertanding merebut jawatan dalam wanita UMNO tetapi tidak berjaya. Sementara itu walaupun berbeza pendirian politik, Nurul Hidayah mengakui keluarganya dan keluarga Presiden PKR Anwar Ibrahim sudah kenal lama. Ketika ditanya pandangannya berkaitan Anwar, Nurul Hidayah menyifatkan ketua pembangkang itu sebagai seorang yang baik dan bermulut manis. Untuk rekod Zahir dan Anwar sebelum ini pernah berada dalam satu kem yang sama ketika Anwar menjadi pemimpin kanan UMNO. Baik, berita seterusnya. Polis akan melakukan beberapa lagi tangkapan berhubung insiden sekumpulan penari yang didakwa menari separuh bogil dalam sebuah majlis rumah terbuka Aidilfitri. Dalam majlis sama, kumpulan penari lelaki berperwatakan wanita tersebut turut membakar bunga api. Ketua Polis Selangor Arjunaidi Muhammad berkata, kemarin pihaknya menahan seorang selebriti media sosial dikenali sebagai Cik Lala yang didakwa sebagai penganjur majlis itu. Bercakap kepada pemberita, di Majlis Ramah Mesra Aidilfitri IPD Sepang malam tadi, Arjunaidi memaklumkan individu tersebut telah dilepaskan dengan jaminan polis semalam. Menurutnya, kertas siasatan akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya sebaik saja semua siasatan dan rakaman percakapan saksi serta suspek selesai. Sabtu lalu, polis menerima laporan mengenai kegiatan tersebut yang berlaku di sebuah kondominium di Shah Alam sehingga mengganggu ketenteraman awam. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Kesiksaan, Seksyen 6 Akta Bahan Letupan 1957 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com.
Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.